Subsidi yang tidak difahami. Banyak negara mempunyai program perlindungan sosial untuk meringankan beban rakyat, terutama kumpulan berpendapatan rendah dan sederhana. Antara contoh program perlindungan sosial ialah pemberian tunai, penetapan harga siling barangan keperluan serta subsidi minyak, elektrik, kesihatan dan juga pendidikan. Di Malaysia, subsidi telah menjadi sebahagian daripada ekonomi negara sejak berpuluh tahun sehingga rakyat sentiasa berharap kerajaan terus menyediakannya. Ini kerana rakyat terlalu biasa dengan perkhidmatan dan barangan bersubsidi seolah-olah ia menjadi hak mereka yang tidak boleh dipisahkan. Berikutan usaha kerajaan untuk memperbetulkan kedudukan keuangan negara dengan mengeimbangi hasil dan perbelanjaan, timbul gesaan agar sistem subsidi yang diamalkan sekarang diubah. Salah satu cadangan pembaharuan utama ialah menggantikan mekanisme subsidi pukal yang memberi manfaat kepada semua, termasuk golongan berpendapatan tinggi, kepada satu kaedah lebih fokus kepada keperluan golongan yang memerlukan bantuan. Justru Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membayangkan perubahan ini ketika membentangkan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12. Butiran lanjut dijangka diumumkan ketika pembentangan bajet 2024 pada 13 Oktober ini. Dakwaan pembangkang kononnya kerajaan telah menyasarkan subsidi serta mengurangkan peruntukan adalah tidak benar kerana peruntukan untuk subsidi kepada rakyat telah meningkat. Perdana Menteri berkata demikian dalam jawapan kepada soalan tambahan Ahli Parlimen Datuk Awan Salahuddin Hashim PN Pendang mengenai jumlah subsidi yang ditanggung kerajaan pada sesi tanya jawab PM. Kos subsidi dari 60 bilion ringgit sekarang telah mencecah 81 bilion ringgit. Sebahagian kecil adalah sebab soal nilai atau kos import yang meningkat, terutamanya makanan. Ini kita harus ada dasar baharu untuk menanganinya. Kita akan ikhtiar sedaya upaya untuk mengurangkan beban rakyat di bawah yang terkesan dengan senario ekonomi sekarang dan juga dunia, katanya. Mengenai dakwaan golongan M40 tidak terbela akibat dasar subsidi bersasar. Sebagaimana ditanya, PM berkata hal itu tidak benar. Katanya golongan M40 dan T20 juga dibantu oleh kerajaan kerana mereka dianggap terkesan dengan kenaikan kos kehidupan. Betul, kita kena ada satu langkah dasar yang kita sebut rasionalisasi subsidi. Kita guna umpamanya mulanya tabung haji. Tetapi subsidi itu tidak langsung dikenakan, pengurangan itu tidak langsung melibatkan M40 dan B40. Hanya kalangan yang dianggap amat kaya untuk menunaikan fardu haji, dan oleh itu tidak diperlukan subsidi kerajaan. Dia bayar kos. Dan selain daripada itu, seperti mana yang disebut oleh Menteri Agama, 400 orang itu secara sukarela, walaupun tidak termasuk kategori ini, merasakan untuk mendapat haji mabrur, mereka tidak mahu subsidi kerajaan. Hal sama melibatkan subsidi elektrik. Tidak mungkin kerajaan mahu mengenakan tarif elektrik yang lebih tinggi kepada golongan M40. Malah dasar Kementerian T20 peringkat rendah pun tidak dikenakan rasionalisasi subsidi. Begitu juga dalam kes-kes lain. Ini kita akui kos sara hidup jadi masalah dan rakyat terkesan. Ada beberapa langkah saya akan umumkan pada Jumaat ini untuk mengurangkan beban kehidupan, katanya lagi. Seluruh rakyat seharusnya faham bahawa kerajaan telah lama memberikan subsidi kepada barangan dan perkhidmatan asas bagi mengurangkan beban rakyat. Antaranya subsidi beras, tepung, minyak masak, ayam dan telur, elektrik, petrol, diesel, gas memasak, penjagaan kesihatan dan juga pendidikan. Bagaimanapun subsidi tidak menjadikan kos barangan lebih murah. Apa yang berlaku ialah pengguna hanya membayar sebahagian kecil daripada kos membeli barangan terbabit, manakala selebihnya ditanggung kerajaan. Bahagian ditanggung kerajaan itulah yang dinamakan sebagai subsidi. Selepas bertahun, kos tanggungan subsidi termasuk bantuan sosial semakin meningkat. Pada 2008, kos subsidi berjumlah 35.2 bilion ringgit. Pada tahun 2022, ia meningkat kepada 67.4 bilion ringgit. Peningkatan hampir 2 kali ganda. Namun atas kesemua usaha ini, seperti beberapa kali ditegaskan oleh Perdana Menteri, kita mesti mencari jalan untuk mengatasi sebarang kesan inflasi, terutama kepada kumpulan berpendapatan rendah. Langkah ini selaras dengan kerangka madani, terutama di bawah nilai teras ihsan. Justru satu mekanisme perlu diperkenalkan bagi membolehkan golongan masyarakat yang rentan seperti kanak-kanak dan warga emas terus dibantu melalui skim bantuan sosial lebih baik, sama ada dalam bentuk pemberian tunai
tunai secara langsung atau subsidi bila menggunakan perkhidmatan atau kemudahan yang disediakan kerajaan. Matlamatnya mestilah untuk meringankan beban rakyat. Lebih penting lagi ialah membebaskan rakyat daripada belenggu kemiskinan dan pada masa sama menyediakan jaringan keselamatan sosial tanpa menjejaskan maruah mereka. Akhirnya, agenda lebih besar ialah membantu rakyat memperbaiki kehidupan mereka melalui penyediaan pelbagai peluang bagi membolehkan mereka mengoptimumkan potensi diri masing-masing. Terima kasih Kerajaan Perpaduan Madani.